أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita ucap apabila kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita solat Isyak tadi pun, sebelum kita solat tarawih, Tuan Haji Nordin pun ingatkan kita tentang nikmat tadi. Masuklah ke dalam, kita nikmati dalam ruangan solat yang berekon. Jadi pada malam ni, muslimin dan muslimat, kita akan bicara sikit berkaitan dengan nikmat. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bilang nikmat Allah, kamu tak mampu nak membilang dan tidak mampu menghitung banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Hikamil Athaiyah, beliau sebut maksudnya kebergantungan manusia kepada Allah itu bersifat semula jadi. Maksudnya setiap daripada manusia tidak dapat tidak, dia mesti bergantung dengan Allah. Dia tidak boleh menafikan bahawa dia perlu hidup bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat Allah jadikan manusia. Dia tidak mampu berlepas diri daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat ini secara umum dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil nikmat ijad, iaitu mengadakan daripada tak ada kepada ada. Dulu kita tak ada, kemudian kita ada. Daripada tak ada kepada ada, ini satu nikmat dari Allah. Jadi setiap daripada makhluk maka dapat nikmat itu. Daripada tak ada, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan jadi ada. Satu. Kemudian yang kedua dipanggil nikmat imdad. Apa makna imdad? Berterusan ada. Daripada tak ada kepada ada, lepas dah ada berterusan ada. Jadi ini nikmat yang kedua. Yang pertama, daripada tak ada Allah jadikan ada. Kemudian nikmat yang kedua, bila Allah dah buat kita ada, kemudian Allah berikan nikmat imdad. Apa makna imdad tadi? Berterusan ada. Kita dapat menjalani kehidupan kita. Kita dapat menjalankan kehidupan kita itu bergantung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak berikan nikmat itu, kita tak boleh terus kehidupan kita. Kita tak boleh terus hidup. Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan, Allah berikan rezeki makan dan minum. Kalau Allah tak bagi kesihatan, Allah tak bagi makan minum kepada kita, Allah tak berikan udara kepada kita, Allah tak berikan apa yang kita dapat pada hari ini, kita boleh terus hidup tak? Tak boleh. Jadi berterusan ada ini semuanya kita bergantung dengan nikmat ataupun pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua ini terbahagi kepada dua. Satu, nikmat yang zahir, yang kedua nikmat yang batin. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maksudnya disempurnakan, kata Allah, bagi kamu nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Apakah itu nikmat yang zahir? Yang kita sebutkan tadi, kesihatan kita, kebahagiaan kita, makan minum kita, isteri, suami, anak-anak, semuanya adalah nikmat yang zahir. Manakala nikmat yang batin itu seperti yang kita lakukan pada waktu ini, iaitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat daripada Allah, tuan-tuan. Kita rasa nak
beribadah, kita nak puasa, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang yang Allah berikan itu. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati dia, dia nak solat. Ada orang yang Allah tak berikan pada itu, menyebabkan dia tak nak solat, dia tak rasa nak solat. Ada orang yang Allah campakkan dalam hati dia rasa benci dengan dosa dan maksiat. Ada orang yang Allah tak campakkan rasa benci dalam hatinya dosa dan maksiat, menyebabkan dia bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dan inilah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang zahir tadi. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu malam ni kita dapat teruskan sembahyang tarawih pada malam yang ke-14 dah, 14 ke 15. Malam yang ke-14, mana dah 14 kali dah, 14 hari dah kita sembahyang tarawih. 13 hari dah kita berpuasa. Kalau yang habiskan satu juzuk satu hari, mungkin malam ni akan habiskan juzuk yang ke-13. Dah banyak dah kita sedekah. Besok nak buat tak? Besok nak buat juga. Besok nak puasa tak? Ya, kita besok nak puasa. Nak sembahyang tarawih tak? Besok pada hari yang ke-15 nak sembahyang tarawih. Nak baca Quran tak? Tetap nak baca Quran. Soalan dia tuan-tuan sekalian, pernah tak satu hari Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita semua yang kita ada pada malam ni? Pernah tak satu hari ataupun sekali Allah bagi peluang kepada kita untuk kita masuk dalam syurga? Siapa yang dah pernah masuk dalam syurga? Kita dah sembahyang, dah puasa, dah bayar zakat, dah baca Quran, dah apa lagi? Dah sedekah, dah qiyam, dah buat baik. Kita dosa-dosa semua kita dah minta ampun kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala janjikan syurga, Allah janjikan pahala. Soalnya, siapa yang dah pernah masuk dalam syurga? Allah janji lama dah, 50 tahun, 60 tahun yang lepas. Daripada awal kita sembahyang, daripada katalah umur kita 10 tahun kita sembahyang, tahun ni umur kita adalah 60 tahun, bermakna dah 50 tahun dah kita sembahyang. Kalau kita puasa start umur 10 tahun, kalau umur kita tahun ni adalah 60, bermakna dah 50 kali dah, 50 tahun dah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Allah janjikan daripada awal sampai sekarang. Pernah tak kita dapat apa yang Allah janjikan? Tak dapat, kan? Tapi kenapa kita masih nak buat? Walaupun kita belum dapat pun apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah janjikan pahala untuk orang baca Quran, tak dapat sampai sekarang. Allah janjikan pahala untuk orang yang berpuasa, sekian-sekian ganjaran dia, tak dapat lagi pun pahala tu. Tak pernah lagi kita masuk dalam syurga. Tengok syurga pun tak pernah. Bau-bauan haruman syurga pun tak pernah, apatah lagi nak masuk dalam syurga, kan? Sembahyang kita satu hari 17 rakaat, 50 tahun 60 tahun dah kita sembahyang, tak pernah sekali pun kita masuk dalam syurga. Tapi kenapa kita masih nak buat walaupun kita belum dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah kita dengan manusia, kita boleh tahan tak dengan janji tuan-tuan, kan? Janji kita beli rumah, janji besok dapat kunci. Besok dia kata, oh minta maaf Tuan, saya tak dapat bagi hari ni kerana saya ada meeting. Besok saya bagi kunci, saya serah kunci. Besok kita tunggu, tak nampak batang hidung dia, kan? Dia kata minta maaf Haji, saya luar kawasan, minggu depan saya bagi. Minggu depan kita tunggu, minggu depan lepas minggu depan lagi, dah sebulan, lepas sebulan. Tuan-tuan boleh tahan tak? Dia tak boleh tunggu, kan? Sebab itulah yang namanya manusia. Kita bukan boleh tunggu dengan janji yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala janji lama dah. Bertahun-tahun dah Allah Subhanahu wa taala janji. Tapi kita belum dapat, belum pernah pun dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sekian-sekian besar. Betul ke? Tak nampak pun pahala tu. Syurga yang harumannya boleh dihidu dengan perjalanan yang beratus-ratus tahun. Kita tak pernah pun hidup bauan syurga. Betul ke syurga tu baunya wangi? Indahnya syurga, mala ainun ra'at wala udhunun samat wala khatara ala qalbi bashar, kata Rasulullah. Syurga indahnya tak pernah kita lihat seindah tu. Kita tak pernah dengar seindah tu. Kita tak pernah terbayang cantiknya macam ni punya syurga. Tak pernah tengok pun syurga. Betul ke macam tu? Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, apa yang menyebabkan kita boleh terus
istiqamah melakukan ibadah. Puasa kita sekalipun kita tak pernah dapat apa yang Allah janjikan, tapi tetap kita nak puasa. Kenapa? Satu sebab, satu je jawapan dia tuan-tuan. Kenapa? Sebab iman yang Allah campakkan dalam hati kita, itulah kekuatan kita dapat melakukan, terus melakukan ibadah. Apa makna iman tadi itu? Kepercayaan, keyakinan kepada Allah, pasti satu hari Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Jadi Allah campakkan dalam hati kita rasa, ataupun Allah campakkan dalam hati kita ni percaya bahawa Allah itu satu hari pasti dia akan tunaikan apa yang dia janjikan, walaupun tak ada seorang pun yang hidup dah dapat masuk dalam syurga, tapi kita yakin, kita percaya Allah tu tak bohong. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan apa yang dijanjikan. Itu yang namanya iman, yang Allah campakkan dalam hati kita. Itu rezeki ataupun nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tak semua orang dapat. Kan? Ada orang yang sedekah habis duit aku, sampai bila aku sedekah tak dapat apa pun dari Allah, baik tak payah sedekah. Aku sembahyang, aku puasa, aku baca Quran, tapi Allah tak makbulkan doa, aku sakit, tak sihat-sihat, baik aku tak payah sembahyang, baik tak payah berdoa. Putus asa dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak orang yang macam tu? Ada. Akhirnya dia bunuh diri dia. Sebab apa? Sebab dah fed up. Allah janji tak dapat-dapat. Dah doa dah, sembahyang malam dah, baca Quran dah, tapi kesihatan kita masih Allah Subhanahu wa taala tak bagi lagi, masih sakit contohnya, kan? Ada orang yang putus asa kerana tak dapat apa yang dia nak, tak dapat apa yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, maka sebab itu kita sebutkan tadi bahawa iman ataupun rasa nak melakukan kebaikan itu satu rezeki, satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ada rasa nak buat ibadah dan nak buat kebaikan, jangan tangguh dia. Besok belum tentu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Contoh malam ni contohnya, ataupun hari ini hari cuti, hari Ahad, kan? Kita tak ke pejabat, kita ada masa untuk i'tikaf, kita ada masa untuk baca Quran lebih banyak, kita ada masa untuk solat setiap waktu berjamaah, maghrib berjamaah, isyak kita berjamaah, kemudian subuh, sebab kita cuti, kan? Kalau hari bekerja, okeylah, kadang-kadang asar ataupun zuhur tak sebab jemaah, kadang-kadang maghrib tak sebab berjamaah, tapi hari ni cuti. Tapi peluang dan masa yang Allah berikan itu kita tak ambil. Allah dah bagi peluang dah, Allah bagi rasa nak buat baik, rasa nak solat berjamaah itu ada, tapi kita abaikan dia. Kita kata tak apalah, besok boleh, besok ada lagi, hari Sabtu Ahad minggu depan ada lagi, kan? Tak apalah, kita buat semayang tarawih start minggu depan lah. Tuan-tuan, kalau kita abaikan hari ini, besok belum tentu Allah bagi lagi rasa ataupun keinginan untuk melakukan ibadah itu. Sebab itu ulama pesan kepada kita, dia kata, kamu meninggalkan masa ataupun peluang untuk melakukan kebaikan lebih teruk dan lebih dahsyat daripada kamu meninggal dunia. Jadi kita meninggalkan peluang dan masa untuk buat baik tadi, peluang kita ada, kita abaikan dia, lebih teruk daripada kita meninggal dunia. Sebab apa? Sebab meninggal dunia, kita tinggalkan dunia yang sementara. Tapi kalau kita tinggalkan peluang untuk beribadah tadi, peluang solat berjamaah, peluang kita tadarus, peluang kita sembahyang tarawih, peluang kita baca Quran, kita tinggal dan abaikan yang itu, sebenarnya kita tinggalkan nikmat yang berkekalan ke akhirat nanti. Kalau dunia tak apa, kan? Dunia 30, 40, 70, 80 tahun habis, setiap orang akan tinggalkan dunia. Tapi dengan akhirat, kalau hari ini kita tinggalkan peluang dan ruang yang kita boleh ambil, yang kita boleh capai, yang kita boleh lakukan, tapi kita abaikan, maka sesungguhnya kita telah meninggalkan ataupun kita telah rugi di hari akhirat, yang kerugian kita berkekalan. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bulan Ramadan, bulan kita ambil peluang, ciluklah kat mana-mana pun, asal kita dapat lakukan kebaikan dan ibadah lebih daripada 11 bulan yang lain. Kerana
keinginan untuk melakukan kebaikan itu bukan mudah kita dapat. Tak semua orang dapat, mungkin tak sampai separuh pun di kalangan hamba Allah yang Allah berikan rasa seperti itu. Jadi walaupun kita belum dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, tapi tetap kita ingin lakukan. Itu tanda kita ada keimanan yang cukup dalam, kepercayaan dan keyakinan kepada Allah yang cukup tinggi, menyebabkan kita nak buat walaupun belum dapat, nak buat lagi walaupun belum dapat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kamu kepada pengampunan Allah. Maksudnya, segeralah kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan keyakinan dan dengan kepercayaan kepada Allah untuk mendapat peluang dosa diampunkan oleh Allah. Maknanya syarat kebaikan ataupun ibadah kita yang melayakkan kita termasuk golongan yang dosa yang lalu itu diampunkan oleh Allah ialah kebaikan dan ibadah yang dilakukan dengan kepercayaan, dengan keyakinan kepada Allah. Contoh malam ni, semayang tarawih, kita percaya setiap ibadah yang kita buat, kita start angkat takbir, kita baca doa iftitah, itu semua itu dinilai oleh Allah. Kita baca Fatihah, kita baca surah, kita baca tasbih dalam sembahyang, habis kita berwirid, kita berzikir, sembahyang tarawih 1, 2 rakaat sampai 8 rakaat, kemudian kita sembahyang witir pula 3 rakaat. Semua itu kita yakin dan percaya dia tak sia-sia. Dia tak buat situ habis situ, tetapi semuanya dicatat oleh Allah, oleh malaikat, yang akan diberikan balasan setiap kebaikan itu oleh Allah. Orang yang ada kepercayaan macam inilah barulah dapat seperti yang disebut oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita perlu untuk syukuri dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya nikmat yang kita tak nak Allah ambil daripada kita, kan? Nikmat yang lain pasti Allah ambil. Sihat Allah ambil, rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah ambil balik. Tapi satu nikmat yang kita tak nak Allah ambil daripada kita, iaitu nikmat kepercayaan kepada Allah tadi itu. Kan? Bukan senang tuan-tuan 60 tahun, 70 tahun Allah janji kita tak dapat lagi, tapi kita tetap percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang daripada mana kepercayaan tu? Allah yang campak dalam hati kita. Tak semua orang dapat benda tu. Ada orang yang dah berhenti, dah putus asa dah dengan Tuhan, tapi alhamdulillah kita masih lagi hari ni. Besok nak buat tak? Tetap kita nak buat. Sebab apa? Sebab nikmat iman dan kepercayaan yang telah Allah tanamkan dalam hati kita. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kata Allah, Allah lah yang menjadikan kita rasa suka dengan ibadah, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah yang menghias, mencantikkan keinginan untuk iman, keinginan kepada kebaikan itu Allah cantikkan dalam hati kita, menyebabkan kita rasa nak buat kebaikan, nak buat ibadah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah lah yang meletakkan dalam hati kita rasa benci dengan dosa, maksiat dan kekufuran. Jadi semuanya datang dari Allah. Kita nak sembahyang pun Allah yang tanamkan rasa nak sembahyang tu dalam hati kita. Kalau Allah cabut tuan-tuan, kita tak datang pun dalam masjid, kan? Kalau Allah cabut iman tu, puasa pun tak nak, sembahyang pun kita tinggalkan, sedekah pun kita tak nak, zikir pun kita tak nak, kan? Tapi alhamdulillah Allah masih berikan nikmat itu, dan kita doakan mudah-mudahan berterusan nikmat ini Allah berikan kepada kita sampailah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah, mudah-mudahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini sebagai peringatan untuk diri saya, begitu juga dengan para hadirin sekalian. Seperti dengan bulan Ramadan ini, kita ambillah peluang-peluang yang berbaki ini untuk kita layani segala keinginan hati kita dengan kebaikan. Berilah peluang dia untuk buat baik. Dan dah banyak tahun dah, banyak bulan dah kita abaikan rasa hati untuk datang sembahyang. Kita nafikan keinginan hati kita untuk baca Quran.
kita nafikan keinginan hati kita untuk bersedekah dan datang ke rumah Allah. Kita bagilah peluang untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita bawa bekalan ini bertemu dengan Allah nanti. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah dan peringatan ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya, begitu juga dengan para hadirin sekalian, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi sebelum saya tangguhkan kuliah pada malam ni, seperti biasa pada bulan Ramadan, saya ambil peluang dengan semangat tuan-tuan untuk bersedekah ini. Malam ni saya bawa tabung Syria. Jadi asalnya seperti mana yang tuan-tuan tahu kan, Syria start daripada 2011 bergolak. Akhirnya ramai jutaan pelarian Syria yang telah meninggalkan negara mereka. Jadi pelarian yang tinggal di kem pelarian, yang tidurnya dalam khemah, yang tak ada peluang pekerjaan, tak ada duit, tak mampu nak beli makan, minum dan sebagainya. Jadi kita bercadang tahun ni Ramadan daripada hari pertama sampai hari terakhir untuk kita sekurang-kurangnya kita berikan iftar dan sahur. Tapi nampaknya tahun ini mungkin tahun serentak orang buka sekolah, puasa dan nak raya. Jadi rezeki kurang, jadi sambutan kurang menggalakkan. Jadi kita tak mampu nak beri iftar dan sahur kepada mereka bermula 1 Ramadan. Jadi kita cadang mudah-mudahan ada sambutan untuk kita berikan iftar dan sahur setidak-tidaknya kepada saudara kita yang tinggal di kem-kem pelarian ini 10 hari yang terakhir. Jadi mudah-mudahan setiap hari pada 10 hari yang terakhir itu kita dapat jamu mereka makan iftar dan juga sahur. Dan baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan ujian yang menimpa teman-teman kita yang ada di sana. Tempat yang saya pergi 2 minggu lepas, saya ziarah mereka, saya pergi di tempat mereka, kita sampaikan sumbangan yang tuan-tuan berikan yang melalui kami, kita dah sampaikan. Dan baru-baru ni hari Rabu malam Khamis dikejutkan dengan satu musibah yang melanda sebahagian daripada mereka, iaitulah satu kem. Dia banyak kem, tapi salah satu kem ni satu kem tu ada 10 khemah, ada yang 20 khemah, ada yang 100 khemah, ada yang 50 khemah. Jadi baru-baru ni satu kem yang terdapat dalam kawasan kem itu lebih kurang 50, tak silap saya 50 khemah, 30 khemah terbakar hangus. Hari Rabu baru-baru ni, 4 hari yang lepas, hari Rabu baru ni lepas maghrib, jadi terbakar khemah mereka, habis jadi debu 30 khemah dan 5 khemah yang separuh saja terbakar. Jadi saya tanya, apa sebab jadi macam tu? Kenapa jadi terbakar macam tu? Sebab diorang kat sana elektrik tu 3-4 jam je satu hari ada. Jadi nak kata lintah pintas tu mungkin kuranglah sebab berlaku kebakaran itu dengan sebab lintah pintas. Jadi dia kata sebab di sana masih lagi musim sejuk tuan-tuan. Sejuk lebih kurang dalam 10, 11, 12 macam itulah. Jadi memerlukan pemanas dalam khemah. Mereka tinggal dalam khemah, hanya canvas saja tempat tutup mereka itu. Jadi mereka menghidupkan pemanas rumah tu. Untuk menghidupkan pemanas tu menggunakan minyak diesel, ataupun paling-paling tidak yang murahnya guna kayu api. Tapi minyak diesel dan kayu api ni kena beli. Jadi mereka tak mampu nak beli minyak diesel dan juga mereka tak mampu nak beli kayu api. Yang kedua-dua alat ini lebih selamat. Jadi apa yang mereka buat, mereka tak mampu nak dapatkan dua benda ni. Jadi apa sahaja yang boleh dibakar mereka bakar. Di luar khemah ada plastik, ada kasut yang dah rosak, ada baju tak terpakai, ada kain, apa saja yang mereka jumpa di luar khemah mereka bakar untuk hidupkan api, jadikan dia pemanas dalam khemah. Jadi satu khemah ni dibakar benda tu, dicarilah plastik ke botol apa semua, dimasukkan dalam tu, meletup. Bila meletup, maka terbakarlah khemah tu dengan cepat, kerana khemah mereka hanya ditutupi dengan canvas. Jadi habis 30 khemah terbakar, mereka hilang semua benda. Jiwa tak adalah, tak ada yang terlibat, tak ada yang terkorban, tapi habis harta mereka tak ada tinggal lah. Hatta dokumen-dokumen penting mereka pun habis terbakar. Jadi itulah keadaan yang nasib yang menimpa saudara kita. Dahlah mereka tak ada tanah air sendiri yang telah ditinggalkan belasan tahun. Kemudian mereka hidup itu bergantung kepada bantuan orang ramai. Ada khemah orang bagi, terbakar pula. Jadi kita usahakan supaya adalah sikit bantuan dan infak yang kita boleh bantu mereka, yang kita boleh ringankan bebanan
dan juga kesusahan kesulitan yang mereka tanggung. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala pasti bantuan yang kita berikan itu Allah akan bantu mengangkat kesulitan dan bebanan yang kita tanggung jika ada di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan jangan bimbang, insya-Allah. Ke mana kita salurkan, insya-Allah kita akan salurkan dengan amanah. Dan tuan-tuan jangan bimbang, kerana NGO yang kita berdiri ini, saya pengurusi dia. Saya bertanggungjawab dengan amanah daripada tuan-tuan. InsyaAllah saya akan sampaikan keseluruhannya kepada mereka yang memerlukan. Jadi di belakang itu saya bawa malam ni satu tabung je. Jadi ada tabung malam ni satu tabung. Jadi ibu-ibu di belah kanan saya kalau nak infak pun boleh letak di tabung itu. Jadi kalau tuan-tuan yang tak bawa cash, boleh ambil lebih sikit flyers yang ada di situ. Tuan-tuan boleh infak secara QR saja. Kalau tuan-tuan scan berapa yang tuan-tuan nak infak, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan ekonomi sekarang saya terima sumbangan itu RM2, RM5, alhamdulillah. Walaupun RM2, tuan-tuan jangan malu, walaupun kecil, tak ada yang kecil. Balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kecil, semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabung kita di belakang ni, di atas kursi merah ni, tuan-tuan boleh berikan seberapa yang tuan-tuan mampu, insya-Allah, walaupun sedikit tetapi dia mampu untuk mengukir senyuman di wajah mereka, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan atas perhatian yang telah diberikan, insya-Allah. Moga kita bertemu lagi lepas Ramadan nanti, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat hari raya. Cuba ucap siap-siaplah, mana nak tahu kan. Jadi kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi